Anggota Kabinet terlibat rasuah wajib digugurkan. Transformasi ekonomi Bumi Putra, dasar baharu perkasa Bumi Putra. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anggota Kabinet yang didapati terlibat salah laku rasuah wajib digugurkan daripada jawatan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan itu diambil bagi menyelamatkan negara daripada gejala rasuah. Tamu yang saya muliakan dan rakan-rakan. Saya tanya di parlimen dan di luar parlimen. Beri satu bukti. Menteri, Perdana Menteri sekarang dalam tindakan mereka. Kalau ada yang rasuah, tanya Tan Sri Azam. Saya kata kalau ada, kita siasat dakwa dan ikut Badan Kehakiman hukum. Tapi tidak ada. Setahun 3 bulan. Saya salut juga pada rakan-rakan, kita dapat berikan imej pimpinan yang bersih dari rasuah. Tetapi peringatan itu jelas. SPRM tidak mungkin mengecualikan siasatan ke atas pimpinan yang ada sekarang atau memantau setiap tender atau keputusan yang dibuat. Nah, kalau ada, saya katakan jangan tanya saya, persila ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Datuk Seri Anwar berucap pada sidang kemuncak pencegahan rasuah kebangsaan 2024 di Ibu Negara. Sementara itu, jemaah menteri dinasihatkan mengkaji dan menilai sebarang projek yang telah diluluskan sebelum meneruskan pelaksanaannya. Perdana Menteri berkata langkah itu bagi memastikan proses yang telus, bersih dan kemungkinan ia boleh menjimatkan. Saya beritahu rakan-rakan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelurusi cara terperinci apakah proses itu telus, apakah bersih, apakah tidak boleh dijimatkan. Dari semua hal, beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja, teliti supaya wang rakyat diselamatkan dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita, tidak. Pulang kepada rakyat. Perdana Menteri juga mencadangkan wacana pencegahan rasuah dilaksana di seluruh negara untuk bicarakan isu rasuah. Perdana Menteri menegaskan tata kelola, integriti dan anti rasuah bukan agenda politik semata-mata. Usaha membanteras rasuah merupakan agenda menyelamatkan negara dan bangsa ke arah yang lebih baik pada masa depan. Mana-mana negara yang menggagaskan perubahan, dalam konteks kita Madani, itu juga menghadapi risiko. Apatah lagi negara yang biasa dengan budaya rasuah ini, dari atas sampai ke bawah. Dianggap ini satu budaya. Rasuah sudah jadi sistemik dalam negara. Kita ada pilihan dalam negara Madani untuk berundur atau melangkah terus, membujur lalu melintang patah. Saya pilih membujur lalu melintang patah, kerana ini sahaja jaminan masa depan. Perdana Menteri memuji ketangkasan SPRM mengambil tindakan terhadap individu terpalit gejala rasuah sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara. Dalam pada itu, mengenai isu gaji penjawat awam, Perdana Menteri menyatakan langkah pelarasan gaji diambil sebagai tanda penghargaan atas usaha dan komitmen penjawat awam melaksanakan tugas dengan baik. Sebab itu saya kata pelarasan gaji tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari mahakaya belaka, gaji penjawat awam yang setia dan sokong
Mereka kerja bertikus lumus. Ada sebagian kecil yang kurang. Ya betul. Itu kita akan teliti. Ya. Tapi majoritinya kerja dengan baik. Tetapi dalam kurangkan defisit, tangguhkan beberapa projek raksasa, saya masih bersama KSN, KPPA dan Jemaah Menteri memutuskan akan terus melaksanakan perasan gaji tahun ini juga kepada penjawat awam. Cadangan Transformasi Ekonomi Bumiputra TEB perlu dilaksanakan sebagai satu dasar baharu progresif untuk mengorak langkah ke hadapan. Ia juga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Bumiputra dan menarik pelaburan antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu bagi membina landasan ekonomi yang kukuh untuk kemampanan jangka panjang. Dasar transformasi ekonomi Bumiputra ini bukan sekadar satu usaha untuk memperkasakan ekonomi. Ia adalah langkah inklusif yang membawa impak positif kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Setiap langkah yang diambil untuk memperkasa ekonomi Bumiputra adalah sejajar dengan usaha ke arah pembangunan yang lebih melata dan mewujudkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 di PICC Putrajaya. Dalam pada itu, bagi menjamin penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputra, 3 matlamat, 6 tekad dan 3 ikhtiar pemerkasaan Bumiputra diperkenal. 3 matlamat utama meliputi keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa serta kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, 6 tekad digariskan bagi menjayakan 3 matlamat utama transformasi ekonomi Bumiputra. Antaranya, mempertahankan agenda Bumiputra, menutup ketirisan pelaksanaan dan mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Manakala 3 ikhtiar yang optimis menjadi sebahagian daripada usaha lain yang bakal digarap sepanjang tempoh Kongres Ekonomi Bumiputra. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mensyorkan untuk mewujudkan Perbadanan Tanah Bumiputra. Perbadanan itu bertanggungjawab merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah Bumiputra ditingkatkan dan dimanfaatkan pada masa depan khasnya bagi tujuan pertanian, perindustrian dan penempatan baharu. Adalah disyorkan semua tanah-tanah berstatus pajakan dan telah tamat tempoh pajakannya. Bagi kawasan-kawasan pertanian yang melebihi 50 ekar atau plot-plot industri yang melebihi 20 ekar, apabila sampai tempoh tamat pajakannya dan dipohon untuk penyambungan dari kerajaan-kerajaan negeri dan juga wilayah sekutuan, kita minta 20% daripada tanah berkenaan hendaklah diserahkan semula kepada kerajaan dan diurus tadbir melalui perbadanan ini. Tambah beliau, MARA juga perlu diperkasa dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumiputra. Usaha itu bagi memastikan semua pengupayaan Bumiputra di peringkat kementerian, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dilaksanakan dengan berkesan. Sementara itu, satu dasar berkaitan pemerkasaan Bumiputra akan dibangunkan pada Mei atau Jun tahun ini hasil daripada aspirasi Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KEB 2024. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita sedang membangunkan Akta
anti Alibaba, anti Rent Seeking Act. Tujuannya ialah selain daripada kita menggalakkan dan hasrat itu saya ingat akan dikupas dengan baik sepanjang KEB, kerajaan juga memastikan bahawa ekosistem ke arah mewujudkan a genuine smart partnership. The most able Bumiputras and the most able non-Bumiputras coming together, working together. Dasar tersebut diharap dapat menghasilkan kumpulan Bumiputra yang positif, progresif dan inovatif. Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 bertujuan menilai semula transformasi ekonomi Bumiputra dengan menstruktur semula kepincangan dasar sedia ada. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kerajaan akan terus fokus kepada usaha transformasi ekonomi Bumiputra tanpa menggantikan dasar ekonomi baru DEB. Kita perlu buat apa yang dipanggil sebagai untuk kita transformasi mengikut keadaan semasa. Dan ini merupakan suatu kaedah di mana kita nak membesarkan kek ekonomi negara. Kita bukan nak memecah-mecah ataupun nak to slice it into a smaller portion, but we want to enlarge the economic cake of the country, so that bila kita buat begitu nanti kita akan dapat menstruktur semula. Ini adalah merupakan transformasi ekonomi Bumiputra. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, KEB 2024 merupakan persiapan baharu untuk rakyat khususnya Bumiputra dalam menghadapi cabaran ekonomi dunia. Justru undang-undang yang dicadangkan perlulah dibuat pindaan secara serentak sekiranya dipersetujui kerajaan. Sebagai menteri yang bertanggungjawab di sisi undang-undang, saya selalu percaya bahawa apa-apa dasar untuk mewujudkan satu komitmen yang lebih mengikatkan dasar itu supaya menjadi sesuatu yang lebih konkret, perlunya pindaan pada undang-undang untuk sekali dengan segala undang-undang yang relevan kepada perkara tersebut perlu dibuat pindaan serentak dengan dasar-dasar baru yang disebut kalau dipersetujui oleh kerajaan selepas kongres ni. Sementara itu, golongan Bumiputra perlu menguasai ilmu keusahawanan dan dalam masa sama perlu diwujudkan pangkalan data untuk bantras budaya Alibaba. Soalan ini, kita bercakap tentang... Jadi bisnes-bisnes yang mereka nak buat ini, sudah tentu dia bukan datang berdasarkan daripada dia punya entrepreneurship skill. Dia bukan datang daripada dia punya kebolehan untuk berniaga. Not all. Ada some of them successful, good. Dan ada sebahagian daripada mereka akhirnya dia balik kepada kerajaan, kerana kerajaan pada ketika itu kita mula-mula 30-40 tahun kita merdeka, the real spending is come from the government. Jadi bila masuk government, kemudian dia terlibat dalam banyak perbelanjaan kerajaan melalui supply and services, development expenditure, maka dia masuk nak berniaga dalam kerajaan. Tapi mereka pada ketika itu tak ready. Maka di situlah datangnya ini konsep yang kita panggil konsep Alibaba. Sementara itu, pengurusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, MARA perlu diperkukuh dalam memastikan penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputra dalam sektor ekonomi dapat diperkasa. MARA akan memastikan resolusi yang terhasil daripada KEB 2024 dipatau selaras dan dinilai agar agenda pemerkasaan Bumiputra berjaya. Jadi daripada kita setiap kali berkongres mewujudkan institusi baru, nak buat pemantauan dan sebagainya, ramai yang menyuarakan kenapa tidak memperkasakan saja MARA ini supaya kita tidak perlu menanggung kos yang tidak perlu dari segi overheadnya, tetapi yang paling penting 3P yang direncanakan sebagai satu hala tuju baru kepada bagaimana kita nak melihat penyertaan Bumiputra dalam pelbagai sektor-sektor yang strategik.
Seni anyaman diangkat sebagai tema Aidilfitri tahun ini oleh Habib. Ia merupakan kesinambungan daripada acara tradisi tahunan jenama barang kemas itu sejak 2 dekad lalu. 350 rekaan baharu diinspirasi daripada seni anyaman diperkenal. Menurut Pengerusi Eksekutif Kumpulan Habib, Datuk Seri Mir Habib, penelitian teliti dengan penghasilan bermutu disajikan. Turut tersedia dalam koleksi tema ini kombinasi permata pelbagai warna. Tahun ini juga kita memperkenalkan batu-batu permata yang belum pernah kita keluarkan dalam 66 tahun yang bersejarah kami ini. Inilah first time kita keluarkan batu permata lain daripada yang lain. So, Subang ni dipanggil Paraiba Quartz dengan pink sapphire. Batu hijau ni kalau dapat lihat, dia punya cahaya tu lain sikit, berwarna-warni walaupun hijau. Ini tourmaline hijau dan juga morganite. Rekaan baharu wafer shilling dengan seni anyaman turut diperkenal. Ini adalah kelarai makmek dipanggil, dan ini adalah kelarai berhati berkaki, kelarai bunga api. Ini motif konikua dan juga kelarai mata bilis. Koleksi khas Aidilfitri ini boleh didapati di semua cawangan Habib seluruh negara. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Temu kembali. Kemajuan teknologi 5G dalam operasi maritim di Norway yang disediakan oleh syarikat Telenor Group memberi manfaat kepada industri perkapalan Malaysia, terutamanya dalam sektor minyak dan gas serta logistik. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Telenor Maritime menyediakan sambungan berkelajuan tinggi dalam rangkaian tertutup dan selamat kepada Masa Trinley, syarikat pertama di dunia yang mengendalikan kapal autonomi di laut. Terdapat beberapa aplikasi praktikal penggunaan rangkaian 5G persendirian, terutamanya melibatkan operasi kapal autonomi yang boleh dimanfaatkan oleh syarikat Malaysia. Fahmi melawat Pusat Operasi Jarak Jauh ROC tercanggih di Outer Harbour sempena lawatan kerja 2 hari di Norway untuk menghadiri persidangan anjuran kumpulan Telenor Group dari 29 Februari hingga 1 Mac 2024. We need to understand what some of the challenges are. Also, given that we have not yet fully rolled out private 5G networks so much in Malaysia, so I think there's a lot of potential, and I think in the long run it benefits Malaysia. I think if we were to be prepared to more quickly adapt and adopt this 5G technology. Kerajaan optimis ringgit kembali mengukuh tahun ini. Ia didorong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik berbanding tahun lalu. Jelas Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Bank Negara dan syarikat berkaitan kerajaan juga bersedia untuk pertingkat aliran masuk ke dalam pasaran pertukaran asing bagi kukuhkan nilai ringgit. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi membawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Tambahnya, prospek pelaburan mencecah 329.5 bilion ringgit yang diluluskan tahun lalu turut menjadi asas pengukuhan.
Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Nazri Fahmi, silakan.